Baik saudara, di medan Gaza yang masih tanahnya pekat berwarna merah, nama Yahya Sinwar bergema sebagai simbol perjuangan juga strategi. Pemimpin tertinggi Hamas ini yang gugur dalam serangan Israel pada 16 Oktober 2024 meninggalkan legasi yang penuh kontroversi dari persenjataan hinggalah ke diplomasi dan peranannya mengubah peta politik serantau. Bagai hendak mengatuk tangan jari, berkuasalah jua. Arkitek utama strategi pertahanan Hamas, Sinwar dilihat sebagai simbol keteguhan dan juga perjuangan oleh banyak pihak walaupun menjadi sasaran serangan oleh Israel. Yang pasti, tindakan yang dirancangnya mencerminkan usaha mempertahankan tanah air daripada pencerobohan dan juga penindasan. Di tengah-tengah konflik yang meragut nyawa puluhan ribu banyaknya, soal bagaimana dunia boleh memahami hakikat perjuangan rakyat Palestin yang terus berhadapan dengan sekatan dan juga keganasan. Saat Iran dan juga beberapa negara Arab memperkukuh hubungan dengan Hamas, persoalan timbul mengenai masa depan sokongan ini dengan kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Rusia memegang pengaruh yang besar dalam diplomasi. Bagaimana kesemua ini akan membentuk masa depan Gaza? Pokoknya, adakah masa depan generasi muda Gaza terus terbelenggu oleh sekatan? Apakah suara perdamaian masih relevan di tengah-tengah ledakan konflik dan bagaimanakah kita sebagai sebahagian daripada komuniti global boleh menyumbang ke arah perubahan yang sebenar? Saya Dina Syaf Salim, tirai analisis minggu ini kembali dibuka. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Dina Syaf Salim. Hari ini saya akan bercakap soal isu Yahya Sinwar, lelaki hidup. Saya bersama dengan dua orang individu sudah pun bersedia bersama dengan saya. Di sebelah saya iaitu Tuan Muhammad Faris Zainal Abdullah, Ketua Jabatan Sumber Manusia dan juga Pentadbiran IAIS, dan juga di sebelahnya iaitu Profesor Azmi Hassan, Fellow Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum, selamat datang kedua-duanya. Dua figura ini tidak asing lagi dalam membicarakan soal apa yang sedang berlaku di Gaza, tetapi kita nak melihat dahulu bagaimana situasi semasa Gaza apabila khususnya setelah pembunuhan yang telah disahkan oleh kedua-dua belah pihak, iaitu Yahya Sinwar yang merupakan individu penting yang menjawab jawatan utama khususnya dalam pergerakan di Hamas. Saya nak mulakan dahulu perbincangan ini untuk saya bergerak terdahulu kepada Profesor Azmi Hassan. Kita sedia mengetahui 16 Oktober 2024 selepas serangan dilakukan oleh Israel, figura penting yang menjadi pendukung utama gerakan Hamas yang khususnya untuk pembebasan bagi Gaza telah pun terkorban dalam serangan dilakukan. Kita anggap lebih kurang memasuki hampir setengah bulan daripada peristiwa terjadi. Saya nak melihat dulu tentang status masa di Gaza ini dalam konteks geopolitiknya. Apakah ia memberikan kesan langsung kepada situasi di Gaza dan juga negara-negara sekeliling dalam usaha untuk perdamaian ini? Ya, mengenai pembunuhan Yahya Sinwar itu, bila Israel menunjukkan gambar daripada drone mereka, ianya menjadi satu simbolik. Simbolik di mana perjuangan itu tetap diteruskan. Sehingga gambar tersebut, kalau imej itu digenerasikan oleh AI, tidak dibenarkan oleh dikatakan landasan-landasan media sosial yang besar-besar yang dikuasai oleh negara barat. Jadi itu dikatakan dengan ketiadaan Yahya Sinwar itu, dengan cara ianya terkorban itu, ianya menjadikan satu laungan. Laungan bukan saja kepada penduduk di Gaza, tapi seluruh umat Islam. Dan diberitahu juga hari ini di dalam sidang parlimen, Malaysia dan beberapa negara Islam yang lain sedang mengetuai untuk menyingkir Israel daripada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Memang agak sukar, tetapi ianya perlu dilakukan. Dan dalam masa yang sama, Turki sedang mengumpulkan negara-negara untuk memberi tekanan kepada Amerika Syarikat, Jerman dan juga Itali yang membekalkan senjata-senjata. Jadi ini yang dikatakan apa yang sedang berlaku, di mana terdapat satu konsorsium dunia untuk mengheret Israel ke muka pengadilan. Okey, adakah ini berakar umum daripada peristiwa 16 Oktober 2024 ini menyebabkan beberapa negara semakin dilihat semakin keterhadapan, bergerak lebih kuat? Ya, betul. Kerana Yahya Sinwar itu dianggapkan yang menggantikan arwah Ismail Haniyeh, dianggapkan lebih dikatakan kontroversi. Jadi nampak sangat Israel ini memang matlamat mereka nak menghapuskan semua pemimpin Hamas, tapi hakikatnya mereka tidak mahu perdamaian. Setiap pemimpin yang timbul dihapuskan, sehingga kan dikatakan strategi baru Hamas adalah tidak memberitahu siapa pemimpin mereka. Jadi Israel tak tahu siapa yang nak dibunuh. Jadi memang betul pembunuhan bermula dari Ismail Haniyeh hingga Yahya Sinwar itu dikatakan membangkitkan bukan saja semangat rakyat Palestin tapi seluruh dunia
dalam hal ini. Okey, saya meninjau daripada awal ketika beliau diangkat selaku pengganti kepada Ismail Haniyeh. Saya menanti sebarang kenyataan media, sebarang bentuk figura di media secara khususnya oleh susuk tubuh ini, tetapi tidak ada secara langsung. Dan barangkalilah merupakan strategi yang dilakukan untuk menyembunyikan kedudukan beliau. Walau bagaimanapun akhirnya beliau dikorbankan dalam satu serangan yang dilakukan oleh Israel. Dalam konteks ini saya nak bertanya dahulu kepada Tuan Faris. Strategi yang digunakan ini sebelum ini dengan tidak mendedahkan kedudukan dan sebagainya. Kalau kita lihat dan juga strategi yang cuba dilakukan oleh pihak Hamas khususnya, adakah bertepatan dengan strategi yang sepatutnya mereka harus gerakkan daripada awal, ataupun sepatutnya daripada awal lagi strategi untuk mengumumkan siapakah ketua-ketua mereka ini tidak harus dilakukan? Terima kasih Dini atas soalan tersebut. Jika kita lihat strategi yang dilaksanakan oleh Hamas dalam mengetengahkan kepimpinannya, apatah lagi yang kita kenal Yahya Sinwar sejak awal lagi dikenali sebagai otak kepada 7 Oktober, dan juga beliau sendiri telah membina satu persona strategis utama bagi Hamas yang bukan sahaja strategis dalam pertahanan tetapi juga dalam aktiviti-aktiviti diplomasi yang dijalankan oleh Hamas, juga bagi kepentingan kerajaan di Gaza, yang mana kita tahu Hamas adalah pemimpin yang legitimate di Gaza, yang telah pun menjalankan banyak aktiviti diplomasi, strategi di rantau Timur Tengah, terutamanya dengan pihak perisikan di Mesir, pihak di Jordan, dan juga yang pernah menjadi musuh-musuh kepada Hamas sendiri. Yahya Sinwar telah membina satu persona sebagai seorang master negotiator, seorang perunding yang hebat, dan ditambah lagi dengan kalibernya sebagai seorang pemimpin dalam strategi pertahanan, dan ia adalah satu, kita panggil satu yang natural succession. Apabila Ismail Haniyeh telah pun terkorban, maka nama Yahya Sinwar terus diangkat dan dinyatakan sebagai ketua kepada Biro Politik Hamas. Namun kita lihat apa yang berlaku selepas terkorbannya Yahya Sinwar rahimahullah. Ada nama-nama yang cuba diketengahkan, seperti pemimpin yang telah pun kita kenal Khalid Mish'al, kemudian pemimpin yang lebih kita katakan bergerak di bawah yang kita kenal sebagai Abu Ubaidah, dan beberapa nama lagi. Tetapi seperti yang telah dinyatakan juga oleh Prof tadi, ini adalah strategi untuk mungkin selepas ini pihak Hamas mempunyai satu cubaan untuk tidak terlalu menonjolkan, tetapi sekarang fokusnya adalah mereka mengetengahkan ke jenayah-jenayah yang dilakukan oleh Israel. Okay. Yang mana satu demi satu itu yang diketengahkan, dan lebih memfokuskan kepada Hamas sentiasa bersedia untuk gencatan senjata. Okey, untuk suatu pergerakan khusus dalam peperangan harus ada generalnya, ketua yang membimbingnya. Jika itulah pendekatan yang diambil, adakah keterhadapan, kekuatan bagi Hamas secara khususnya dan juga masyarakat di Gaza secara khususnya untuk berpaksikan kepada individu-individu yang mempunyai credibility dan juga kemampuan menjadi ketua mereka, itu dapat dihasilkan? Ya, betul ini, bahawa berperang itu mesti ada general dia untuk memimpin askar-askarnya. Tapi kalau kita lihat perjuangan Hamas daripada satu pemimpin ke satu pemimpin telah dibunuh, Hamas tetap ada. Dia bukan sama dengan Hezbollah. Kerana perjuangannya adalah keseluruhan rakyat itu sendiri dalam perkara ini. Jadi memang betul memerlukan kepimpinan. Tapi dalam hal sekarang ini, bila Qatar dikatakan berunding dengan pihak Hamas tentang gencatan senjata, tak tahu siapa dia. Pihak Hamas yang Qatar berunding, hanya Qatar dan Mesir saja yang tahu. Tapi bagi saya memang betul memerlukan general, tapi masalahnya ya Gaza tu bukannya luas sangat. Kat mana pun nak sembunyi, Israel dia memang dia tahu. Dengan drone mereka, dengan tali barut mereka. Jadi perkara ini memang betul, tapi hakikatnya lah dengan ketiadaan Yahya Sinwar itu saja, saya katakan tadi, dengan cara beliau berpakaian sebelum beliau dibunuh itu menjadikan satu semangat. Ya. Kalau kita ungkit kembali intifada pertama 1980, tidak ada, dikatakan tidak ada pemimpin
cuma kebangkitan rakyat Palestin itu sendiri. Jadi bagi saya, betul pemimpin general itu penting, tetapi semangat rakyat Palestin sendiri itu dikatakan lagi penting kerana perjuangan mereka, dan mereka mengatakan mereka dirampas, wilayah tanah air mereka dirampas. Jadi perjuangan itu tetap ada, tak kira siapa pemimpin general mereka yang memimpin di medan perang. Okey, baik. Antara perkara penting yang harus dilihat berkaitan tentang susuk tubuh ini adalah kemampuan beliau dan juga kepimpinan beliau. Dan tadi disebut oleh Tuan Faris beberapa nama yang barangkali menjadi antara possibility lah kebarangkalian barangkali menjadi pemimpin utama mereka menggantikan beliau. Saya nak bercakap soal corak kepimpinan juga ketajaman pemikiran beliau. Individu yang disebutkan seperti tadi, adakah mereka ini memang dilatih secara khusus dan berada di bawah kepimpinan Yahya Sinwar sebelum ini, dan adakah kalau dilihat cara strategi itu hampir kurang sama? Baik, jika kita lihat Yahya Sinwar itu sendiri seperti tajuk kita pada malam ini, lelaki yang hidup. Bagaimana dia sendiri hidup dalam penuh penyiksaan dan penderitaan di penjara, dipenjarakan oleh Zionis selama 23 tahun, dan dalam keadaan beliau sendiri seorang yang berpendidikan dan menjadi satu aktiviti harian untuk membaca surat khabar terbitan Israel dalam bahasa Hebrew, yang mana di situ kita lihat perlahan-lahan beliau membina karakternya dan membina kemahiran yang ada padanya dan juga pada kelompok Hamas yang berjuang bersamanya. Dan kita lihat di situlah uniknya Hamas ini, mereka bergerak sebagai satu gerakan yang tidak mudah untuk dilawan ataupun diteka strateginya, yang mana betul mereka pihak musuh telah pun membunuh Syekh Ahmad Yassin, telah pun membunuh Dr. Abdul Aziz Rantisi 25 hari selepasnya. Kemudian kini dengan Ismail Haniyeh dan juga Yahya Sinwar dalam masa yang sangat dekat. Tetapi masih lagi ini bukanlah sebenarnya pertembungan antara Israel dan Hamas. Mereka sendiri tidak dapat nak mengukur siapakah Hamas, sebanyak manakah ahli Hamas, kerana pemimpin-pemimpin itu sendiri pun tidak jelas pada mereka siapakah orangnya, dan apa yang mereka boleh buat seperti yang mereka lakukan sekarang ini adalah pengusiran besar-besaran, pembunuhan besar-besaran terhadap rakyat Gaza yang dianggap secara mudah semuanya adalah Hamas. Selagi mana kamu tidak menentang ataupun keluar menyatakan bahawa kamu ini tidak bersetuju dengan Hamas, maka kamu adalah penyokong Hamas, maka kita kira sama saja. Jadi itu yang menjadi satu masalah juga bagi pihak Israel untuk benar-benar menentukan siapakah sebenarnya pembunuh, siapakah sebenarnya pemimpin Hamas dan apakah strategi yang terbaik untuk dibuat, melainkan seperti yang kita lihat sekarang ni yang dibuat adalah carpet bombing dan risikan-risikan yang sangat teliti untuk membuat pembunuhan seperti yang telah dilakukan ke atas Yahya Sinwar. Okey, baik. Selepas ini saya nak bercakap berkaitan tentang isu strategi dan juga dinamika politik global pasca daripada kematian Yahya Sinwar, semuanya selepas ini. Baik, saya nak menyentuh dulu soal reaksi antarabangsa berhubung apa yang sedang berlaku di Gaza ketika ini. 5 hari lepas, Jordan memanggil untuk Liga Arab berbincang melihat apa yang harus dilakukan, apatah lagi apabila Parlimen Israel meluluskan undang-undang yang akan berkuasa 90 hari lagi soal mengharamkan UNRWA, dan mereka mengecam secara khusus tentang perkara ini. Soal kecaman, soal tindakan pressure, tekanan diberikan kepada negara-negara lain kepada Israel itu bukan satu perkara yang baru. Banyak sudah pun dilakukan sebelum ini. Cuma saya nak bertanya kepada Profesor Azmi soal tekanan antarabangsa terhadap Israel ini untuk mencapai gencatan senjata, atau adakah ini satu bentuk hanya simbolik semata-mata? Kerana setiap kali berlaku konflik, ada tekanan, tetapi tekanan itu masih lagi dilihat tidak memberikan sebarang ketakutan kepada Israel barangkali? Bila Presiden Biden mengeluarkan 3 fasa pelan gencatan senjata pada bulan Julai lepas, sebenarnya Ismail Haniyeh dah bersetuju dah. Perkara itu.
cuma Israel yang berdaulat dalil. Okey. Sehinggalah Ismail Haniyeh dibunuh. Dan dikatakan Yahya Sinwar itu, dikatakan bila Yahya Sinwar itu dibunuh, maka peluang untuk perdamaian terbuka luas. Okey. Jadi itu saya rasa mereka cuba membandingkan bahawa Yahya Sinwar itu seorang yang keras, yang begitu dikatakan agak violent orangnya, tapi itu hanyalah pelabelan. Bila mereka membunuh Yahya Sinwar, mereka mengatakan perdamaian sudah hampir, tapi perdamaian sebenarnya 3 bulan sebelum itu sudah hampir tercapai. Cuma Israel hanya mereka hendak dikatakan mengawal Gaza itu sendiri. Jadi nak jawab soalan dini itu memang berpura-pura. Berpura-pura di pihak bukan Israel, tapi di pihak Amerika Syarikat. Okey. Kononnya mereka dikatakan memaksa menghantar surat supaya kemasukan bantuan itu dipercepatkan. Itu cumalah pura-pura saja. Tapi dunia tidak akan tertipu dengan kepupuraan Amerika Syarikat itu. Jadi bagi gencatan senjata itu, memang Israel dan Amerika Syarikat masing-masing berpura-pura kononnya Amerika memaksa Israel berdaulat dalih, itu cuma permainan tarik tali saja. Dan masyarakat antarabangsa dah membacanya. Sebab itu ada dikatakan gesaan untuk memaksa bukan saja Israel tetapi juga Amerika Syarikat. Okey, Amerika Syarikat sekarang ini sedang berlakunya pemilihan presiden dan kita lihat hampir keseluruhan cara cuba membawa isu naratif ini sebagai gambaran kepada rakyat mereka secara khusus. Ya. Dalam masa yang sama juga harus diambil kesempatan oleh khususnya Liga-Liga Arab yang mempunyai sokongan penting khususnya konteks ekonomi kepada mereka. Dalam perihal kesempatan ini, kalau kita baca tentang strategi dilakukan oleh Liga Arab, adakah mengambil kesempatan itu, Tuan? Kalau dilihat setiap kali berlakunya ataupun menghampiri kepada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, maka isu dasar luar menjadi satu poin utama dalam setiap kali pemilihan. Dan di situ kita lihat mungkin ada kebenarannya di pihak Liga Arab untuk cuba mengambil peluang ini untuk mengusahakan gencatan senjata secepat mungkin dan agar bantuan-bantuan kepada masyarakat di Gaza tidak dihalang. Namun kita lihat apa yang berlaku seperti yang telah pun disebutkan oleh Prof tadi, bahawa komitmen yang sebenar-benarnya itu tidak direalisasikan baik oleh pihak Amerika apatah lagi oleh Israel, yang mana kita tahu Israel sendiri mereka secara ideologinya memang betul-betul committed kepada one greater Israel. Memang satu cita-cita yang dikongsi oleh ramai. Bahkan survey pun telah dibuat dalam Israel itu sendiri, memang ramai yang menyokong ke arah pembentukan new Middle East seperti yang dicanangkan oleh Netanyahu tahun lalu. Okay. Jadi itu yang kita lihat bagaimana sekarang strategi yang perlu dilakukan sebenarnya oleh negara-negara serantau. Saya rasa perlu mengambil satu pendekatan yang lebih berkesan dan lebih mungkin kita katakan keras ataupun lebih straight to the face kepada Israel, supaya apa-apa saja keputusan yang diambil betul-betul memberikan kesan. Apatah lagi kita tahu adanya kuasa-kuasa tertentu di kalangan Liga-Liga Arab ni yang boleh mempengaruhi keputusan tersebut. Okey, tentang perihal ini, kepuraan-puraan itu sudah pun kita ketahui daripada Amerika Syarikat. Gunakanlah apa jua metod sekalipun, termasuk dalam pilihan raya kali ini. Pun begitu, jalan apa lagi yang harus kita berikan? Mencari perdamaian itu barangkali tidak akan ada kerana kepura-puraan itu sentiasa wujud. Liga Arab sering kali ditanya, di manakah mereka? Cakap pasal kepura-puraan ini, Trump dia tak berpura-pura. Sebab cakap pasal pemilihan presiden. Semasa debat dengan Presiden Biden 3-4 bulan lepas, beliau mengatakan, awak ni lemah sangat Biden. Kalau saya jadi presiden, saya hapuskan Hamas. Itu yang nyatakan saya jelas. Itu kata Trump. Tapi semalam kata Kamala Harris di Michigan, beliau kata kalau dilantik menjadi presiden, beliau akan melakukan seboleh-bolehnya yang terdaya untuk mencari gencatan senjata perdamaian di Gaza. Itu di Michigan. Kenapa beliau sebut di Michigan tu? Michigan adalah satu negeri yang penting untuk menang ni, dan Michigan adalah paling ramai pengundi Arab American. Dia masalah Kamala Harris ni, dia cakap ini untuk audiens dia nak sedap dengar. Bila pergi ke tempat lain,
lain pula cerita dia. Itu masalahnya. Jadi memang betul lah antara dua-dua ni memang dua-dua ni devil, setan dalam hal Palestin. Betul. Tidak boleh diharap. Tapi kita memerlukan pemimpin negara-negara lain. Ya, cakap pasal Liga Arab ataupun OIC memang tak boleh diharap sangat. Sebab tu Malaysia mengambil inisiatif. Sebab tu Turki mengambil inisiatif untuk mengumpul negara-negara Islam, bukan sahaja negara Islam tapi negara-negara lain. Kerana ini adalah hal kemanusiaan, hal genosid. Jadi sebab itu dia katakan memang adalah kepura-puraan dalam perkara ini. Okey, tindakan itu telah pun dimulakan beberapa daripada tahun lepas lagi untuk mengumpulkan beberapa negara yang lebih kuat yang dipelopori oleh Turki dan difahamkan juga sebelum ini sudah pun ada sepakat yang cukup baik dilakukan apabila Qatar dijadikan sebagai perunding utama dan juga beberapa perkara penting. Pun begitu, selepas peristiwa pembunuhan bagi kedua-dua pihak ini, bagaimana soal plan rundingan itu yang dipelopori oleh beberapa negara seperti Qatar, adakah masih bergerak ke kancah yang sama ataupun sudah tidak ada lagi pergerakan itu? Ini yang kita lihat bahawa seakannya ada satu reservation di kalangan beberapa negara Muslim itu sendiri dalam nak mengetengahkan projek yang betul, strategi yang betul untuk keamanan di Palestin, untuk negara Palestin yang merdeka, walaupun secara umumnya mereka telah pun mengatakan sokongan secara terbuka di UN General Assembly dan sebagainya. Tapi di sini yang cuba kita renung juga antaranya pedoman daripada ayat Al-Quran. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dhalim ahluha. Mengapa kamu tidak mahu menyelamatkan mereka yang lemah, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak yang telah pun berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada tempat yang zalim ini. Maka di situ sepatutnya menjadi satu komitmen yang besar bagi kesemua negara-negara, bukan setakat negara-negara Islam, bahkan semua negara yang jelas-jelas menyokong, yang kita tahu, bahkan negara seperti Afrika Selatan, Ireland, Spain, Norway dan sebagainya, yang juga mahukan keadilan bagi rakyat Palestin, mahukan keamanan ada di Timur Tengah, maka perlulah satu usaha yang begitu menyeluruh dan juga strategik perlu dibuat dan mesti committed dengan plan tersebut. Okey, baik. Amerika Syarikat salah satu kuasa besar, ada lagi kuasa besar lain yang dilihat sedikit pro Palestin, Rusia dan China. Antara buktinya setiap kali ada resolusi mereka antara yang berpihak kepada Palestin. Tetapi dalam perihal ini saya nak bertanya tentang kehadiran dua kuasa besar ini dalam konflik yang berlaku di Palestin ini. Kewujudan dua kuasa besar ini, Prof. Azmi, adakah ianya betul-betul memberikan harapan kepada Palestin ataupun lebih kepada menambah kerumitan di sana? Bukan sangat menambahkan kerumitan, tapi mereka mempunyai, dua kuasa besar ini mempunyai agenda tersendiri. Kenapa dikatakan China condong kepada Palestin, kenapa Rusia condong kepada Palestin, menjadi persoalan adakah mereka betul-betul memperjuangkan hak Palestin, itu cerita lain. Tetapi kerana seteru di depan mereka adalah Amerika Syarikat. Tapi kita mengambil peluang dalam hal ini untuk menggunakan China, untuk menggunakan Rusia dalam hal ini kerana mereka mempunyai kuasa veto dalam Majlis Keselamatan. Jadi kita jangan persoalkan niat mereka. Kita tahu niat mereka untuk memulas tangan Amerika Syarikat. Tapi kita ambil peluang. Bila kita sebut kita ni, kita yang percaya kepada negara Palestin yang sepatutnya merdeka, yang berdaulat. Dan dua kuasa besar ini boleh membantu. Apa salahnya membantu? Sebab itu dia katakan bahawa semasa sidang kemuncak ASEAN di Laos, Vientiane baru-baru 2 minggu lepas, bila Perdana Menteri berjumpa dengan Anthony Blinken, Menteri Luar Amerika Syarikat, Menteri Luar Amerika Syarikat kata jangan baik-baik sangat dengan Putin tu. Tapi Datuk Seri Anwar kata kita adalah negara kecil, memang negara kecil tapi berdaulat. Kita jikalau anda ada masalah dengan Rusia, Itu antara anda. Itu antara anda. Kami tak ada masalah itu. Jadi maksudnya kita gunakanlah Rusia, kita gunakanlah China. Tapi kalau kita lihat dalam media Rusia, RT International umpamanya, ataupun China, CGTN, tiap-tiap hari mereka menyiarkan cerita ini. Dan boleh saya katakan, Dini kalah Al-Hijrah.
kerana mereka begitu aktif dalam Begitu mempromosikan aktif isu Palestin ini. tiap-tiap hari ada mereka timbulkan isu ini. Kita sekali-sekala je. Jadi dia ada agenda dia, tapi kita gunakan mereka kerana mereka ada kuasa. Mereka adalah kuasa besar yang berseteru dengan Amerika Syarikat. Saya sering sekali tertanya-tanya kerana dalam konteks perdamaian kita sudah tahu kepupuraan itu wujud di Amerika Syarikat walaupun menawarkan perdamaian. Ya. Dan kita menggunakan perundangan meskipun ICJ telah pun mengeluarkan perintah keputusan tetapi bagaikan tidak dihormati. Kita ada Majlis Keselamatan yang namanya Majlis Keselamatan akhirnya tidak mengangkat soal keselamatan. Ya. Akhirnya dalam konteks ini apa peluang lagi yang perlu ada? Adakah Majlis Keselamatan harus dilihat semula untuk memastikan supaya kuasa-kuasa veto itu digerakkan dalam konteks keadilan undang-undang yang sewajarnya? Prof. Azmi, saya tentang hari ini. Ya, sebab apa jua hendak dirombak struktur Majlis Keselamatan, 5 negara itu kena bersetuju. Takkan saya rasa Rusia, China pun tak bersetuju. Kerana itu adalah kuasa veto mereka. Cuma mereka memberi kelonggaran sikit selain pada 5 ini ditambah 10 secara pusingan. Tapi Bayangkan tidak ada apa-apa. ya, tak ada apa sebab kuasa veto tetap ada kepada 5 negara itu. Dan betul lah. Sebab tu termasuk Malaysia, Turki umpamanya dia pergi keluar ke lingkungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Maknanya secara unorthodox, bukan melalui OIC pun, bukan melalui Liga Arab pun, tetapi di luar. Maknanya menjadi champion. Turki menjadi champion, Malaysia pun menjadi champion dalam beberapa perkara. Jadi itu yang sepatutnya dilakukan. Okey, baik. Selepas ini saya bercakap soal kesan yang langsung. Sekiranya situasi ini masih lagi tidak dibendung, apakah terjadi khususnya kepada Palestin? Adakah begitu saja akhirnya kepada mereka? Dan bagaimana nasib ini harus untuk diperjuangkan? Semuanya selepas ini. Baik, saya nak menyentuh soal isu perjuangan dalam Islam ini, memandangkan apa yang sedang berlaku di Gaza dan soal perjuangan membebaskan negara mereka sendiri, dan kita nak bercakap bagaimana strategi itu digunakan, adakah berlandaskan kepada nilai-nilai syariat Islam. Saya nak bertanya kepada Tuan Faris, kalau saya lihat ada seruan dinyatakan oleh Allah Subhanahu Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-190. Malahan hadis riwayat Bukhari juga menyatakan tentang konsep ini, soal perjuangan dalam Islam itu sendiri. Saya nak memahami tentang konsep jihad yang dibawa Islam itu dalam perihal membebaskan agama, membebaskan negara daripada apa bentuk keadaan sekalipun khususnya dalam konteks musuh-musuhnya. Konsep jihad dalam Islam yang diguna pakai dan diaplikasikan oleh Ahmas ini, adakah bertepatan dengan ajaran yang telah pun diajarkan oleh Islam dan selari dengan perihal itu? Sudah tentu Dini, yang kita lihat apa yang berlaku sekarang, jihad yang dilakukan oleh Hamas dan juga kelompok-kelompok lain yang ada di Palestin, yang mana mereka tidak lain dan tidak bukan adalah pertama sekali mempertahankan diri mereka sendiri, nyawa mereka sendiri, dan yang kedua ia adalah perjuangan untuk membebaskan sebuah negara yang dijajah. Yang kita pasti bahkan telah pun secara rasmi dinyatakan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan sebagainya bahawa apa yang Israel lakukan adalah satu penjajahan, satu jenayah perang yang mana mereka perlu mengembalikan keadaan seperti mana awalnya, iaitu umat Palestin perlu diberikan hak untuk kembali ke tanah mereka. Dan perjuangan ini tidak lain tidak bukan terkandung dalam apa yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW bahawa sesiapa saja yang mati mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Siapa yang mati mempertahankan nyawanya, maka dia mati syahid. Siapa yang mati mempertahankan agamanya, maka dia juga mati syahid. Maka ini adalah satu jihad yang syar'i yang menepati apa yang kita katakan sebagai mempertahankan tanah air, membebaskan tanah air daripada penjajahan penjajah yang sangat zalim lagi kejam. Bahkan lebih jelas lagi kita lihat sekarang segala bentuk penindasan, segala bentuk kekejaman telah pun dibuat oleh rejim Zionis. Apa lagi yang kita tidak lihat, yang mana ia kembali kepada semangat sebenar semua kelompok-kelompok ataupun kumpulan yang cuba berjuang di tanah Palestin itu adalah untuk mengembalikan tanah Palestin kepada pemilik asalnya yang berhak, yang mana mereka ini telah pun diusir, telah pun dikeluarkan daripada rumah mereka sendiri, daripada tanah mereka sendiri. Maka tidak lain tidak bukan usaha untuk menentang
penjajahan, menentang kezaliman itu adalah satu jihad yang disyariatkan dalam agama. Okey, baik. Soal perjuangan, ya saya. Cakap pasal perjuangan tadi, Ireland adalah salah satu negara Eropah penyokong tegar negara Palestin yang merdeka. Bukan baru-baru ini, dah lama dah, 10-20 tahun yang lepas. Kenapa mereka menjadi penyokong tegar Palestin dalam hal ini? Kerana mereka melalui apa yang rakyat Palestin laluinya. Dan lebih kurang dikatakan perjuangan agama juga, Katolik lawan Protestan untuk melawan penjajahan British. Jadi sebab itu dia katakan bahawa perjuangan untuk membebaskan negara mereka daripada penjajahan itu dikatakan menyeresapi dikatakan pemimpin-pemimpin Ireland. Sebab itu Ireland adalah antara negara Eropah pertama yang menyokong negara Palestin yang berdaulat dan merdeka. Negara Eropah ni bukannya calang-calang. Jadi sebab mereka telah melaluinya. Jadi ini dikatakan perjuangan untuk membebaskan negara daripada jejajah itu, dia melangkaui agama. Kerana Palestin tu bukan saja Islam, tapi konsep, dia kata misconception. Terutama sekali rakyat Amerika saya rasa ini. Bila sebut Palestin, Islam. Bila sebut Islam, pengganas. Sebab itu mereka dikatakan mahu membantu Israel sedaya upaya, walaupun dikutuk, walaupun dalam hati benak mereka, ini tak patut ni. Tapi kata bantu. Kerana Islam itu adalah pengganas. Dan Hamas itu perlu dihapuskan. Jadi ini dia katakan perjuangan dalam membebaskan. Soal perjuangan dalam membebaskan negara, saya melihat bagaimana media barat memainkan peranan mereka untuk melaporkan kepada rakyat dan juga pemahaman mereka. Ya. Mereka beranggap kedua dunia sedang melakukan perjuangan membebaskan negara. Baik di peringkat Palestin, baik di peringkat Israel. Kerana Israel juga menganggap perkara yang sama dan mendakwa bahawa itu adalah negara mereka sebelum ini. Dalam perihal ini, bagaimana kita nak melihat, memahami soal asas kedaulatan negara itu milik siapa dan membezakan perjuangan antara kedua-duanya, Prof Azmi? Ya, dalam hal ini resolusi telah pun jelas. 1947. Dah adalah. Nak diharamkan Israel itu memang dikatakan itu adalah sebuah negara. Dan dikatakan kebanyakan dunia, walaupun mereka menyokong negara Palestin yang merdeka, dalam masa yang sama juga mereka menyokong negara Israel yang merdeka. Cuma isunya adalah bolehkah tak mereka berbaik-baik? Okay. Tapi dalam keadaan sekarang ini memang payahlah untuk mereka berbaik-baik. Kerana apa yang dilakukan oleh Israel. Kerana Israel memang jelas bahawa mereka mahu menguasai Gaza Utara dan 2 juta lebih rakyat Gaza itu nak disempitkan di sebelah selatan. Itu idaman mereka. Kalau nak dikatakan nak hapuskan Gaza 100% memang tak boleh lah. Tapi kalau ditanya rakyat Israel, memang itu yang mereka hendak. Mereka memandang hina kepada rakyat Palestin dalam hal ini. Jadi ini dikatakan bahawa sesuatu yang dikatakan permainan media barat, kerana sekali lagi saya cakap rakyat Amerika, kerana mereka nak besok pemilihan presiden, mereka ingat dunia ni berputar, mereka berada di tengah-tengah. Itu pemikiran mereka. Sehingga kan ada yang mengatakan bahawa Kamala Harris itu adalah low IQ Samoan Malaysian. Dan disebut oleh penyokong tegar Trump. Dan rakyat Amerika percaya itu. Dan semalam Trump cakap, Amerika mempunyai simpanan minyak yang lebih besar daripada Arab Saudi, yang lebih besar daripada Rusia, yang lebih besar daripada Iran. Rakyat Amerika tepuk percaya dalam perkara ini. Jadi ini yang dikatakan bahawa saya pun dah lupa apa soalan tadi, tapi itulah keadaan. Itu yang berlaku. Ya, soal perjuangan yang konon-kononnya diperjuangkan itu. Baik, dalam soal kemanusiaan ini, solidariti adalah perkara yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Kerana di situlah akan wujudkan tekanan kekuatan. Isu berkaitan tentang Palestin ini, ia tidak harus dipandang dalam konteks bermusim-musim. Perihal ini, bagaimana Tuan Faris melihat selepas hampir setahun daripada apa yang berlaku dalam kes pada tahun lepas sehinggalah sekarang ini, soal ketahanan solidariti daripada rakyat dan juga pemimpin-pemimpin negara masih berada di landasan yang sepatutnya berterusan ataupun sudah mula layu, kusam? Saya rasa selepas lebih setahun tragedi yang menimpa ke atas Gaza, sebenarnya jika kita lihat daripada aspek yang lain juga ada kesan-kesan positif yang boleh kita ambil, yang mana terutamanya yang berlaku kepada masyarakat global. Berlakunya satu peningkatan perhatian di peringkat global yang sangat tinggi terhadap penderitaan rakyat Palestin yang selama ini mungkin ramai yang tidak tahu. Jadi itulah yang telah pun berlaku, yang mana
segala maklumat berkenaan Palestin, sejarahnya, apakah yang berlaku, semua jenis perjanjian, semua jenis peperangan dan juga pertentangan di antara rejim Zionis dan juga Palestin mula dipelajari dan difahami oleh masyarakat global, dan ini menyebabkan berlakunya lebih banyak bukan sekadar simpati tetapi juga berserta dengan maklumat yang benar, sejarah yang didokumenkan, yang kemudian menjadi asas kepada sokongan yang lebih kuat bukan setakat dari masyarakat dunia, tetapi juga kita lihat sokongan diplomatik daripada negara-negara dari pelbagai sudut di dunia ini yang semakin meningkat. Yang dahulu di Eropah mungkin hanya Ireland yang menyokong, namun sekarang satu demi satu telah pun menyokong perlunya ada negara Palestin yang berdaulat, dan perlu dihentikan segala kekejaman dan keganasan terhadap rakyat Palestin. Malah jika kita lihat kecaman rasmi di peringkat antarabangsa terhadap Israel, kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin dunia melecehkan Benyamin Netanyahu apabila dia cuba naik untuk berucap. Maka kesemua ini adalah perkara yang selama ini 2, 3, 40 tahun tidak pernah berlaku. Jadi ia telah menunjukkan daripada penderitaan selama setahun ini ada sisi-sisi positif yang sepatutnya kita boleh ambil ia sebagai satu momentum untuk diteruskan dan dikuatkan lagi gemanya agar perjuangan Palestin merdeka itu akan lebih tersusun dan lebih berjaya. Baik. Ya, nak sambung sikit Cik Faris cakap tadi bahawa memang ada banyak perubahan daripada setahun lepas. Sekarang Israel dianggap negara paria. Memang betul. Saya ingat 6 bulan lepas ketika mesyuarat G7 di Itali, Presiden G7 tu Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni mengatakan dulu ramai yang menyokong Israel. Sekarang makin sikit sehinggalah Israel dikatakan berseorangan. Ini semua salah Hamas, beliau kata. Tapi sebenarnya salah Israel. Perlakuannya di Gaza, sekarang perlakuannya di Lebanon yang menyisihkan dikatakan mereka yang boleh berfikir. Sebenarnya kalau di Amerika Syarikat tu, apa yang rakyat mereka fikirkan dengan pemimpin mereka fikirkan agak berlainan. Kalau kita tanya anak-anak muda, mereka faham isu ini. Dan ini yang menjadi tekanan kepada kedua-dua, terutama sekali Kamala Harris. Kerana anak muda faham, mereka tidak sanggup lagi melihat apa yang berlaku. Tapi lain dengan kumpulan yang tua tu, mereka tetap menyokong Israel. Jadi saya melihatnya memang banyak perubahan, tapi perubahannya itulah korbannya hampir 40,000 lebih dan kemungkinan Gaza itu akan dibagi pada dua. Tapi hakikatnya Israel adalah berseorangan, kecuali ada Amerika Syarikat yang membantunya. Okey, baik. Selepas ini kita bercakap soal implikasi jangka panjang konflik dan juga masa depan khususnya kepada generasi seterusnya bagi negara Palestin. Semuanya selepas ini. Baik, saudara, kita nak bercakap soal isu masa depan Palestin ini. Kita sudah mengetahui bahawasanya sekarang ini beberapa negara juga bersetuju, termasuk negara kita, mengusulkan soal isu penyelesaian dua negara. Kebanyakan hampir keseluruhan negara bersetuju tentang perihal ini. Walau bagaimanapun, dalam perihal dan juga strategi yang berlaku ke arah matlamat itu, dilihat masih lagi tidak bergerak dan tidak sampai kepada ke arah itu. Soalan yang saya nak bertanya kepada Prof. Azmi, penyelesaian dua negara ini, adakah masih lagi relevan dalam konteks geopolitik semasa sekarang? Ya, bagi saya relevan. Kerana itu sajalah caranya. Kalau ikutkan piagam Hamas, nak dihapuskan Israel, itu mungkin realitinya 30-40 tahun lepas, ada logiknya, tapi sekarang realitinya adalah sebegitu. Tapi sehinggalah Amerika Syarikat tetap membantunya, sehingga itulah dikatakan Israel tidak akan membenarkan perkara ini berlaku. Cuma penyelesaian dua negara ini ikut sempadan mana? Adakah tebing barat dan Gaza terputus? Adakah Batu Maghrib Timur itu milik siapa? Sekarang Israel kata Batu Maghrib kesemuanya milik mereka. Jadi yang menjadi isunya adalah sempadan. 1967 yang kita bagi kita dasar, tapi secara peribadinya Dini, Cik Faris, bahawa bagi saya penyelesaian dua negara itu adalah
satu-satunya jalan keluar. Cuma warna-warninya kita belum tahu lagi. Okey, untuk bergerak ke arah tersebut, masih lagi ada nyawa yang sedang bertarung ketika ini kerana masih lagi tidak ada penghujungnya. Dalam perihal ini saya nak bertanya kepada Tuan Faris. Sampai bila harus untuk kita berikan sokongan dan bantuan itu dan bagaimana bantuan itu harus diberikan khususnya kepada rakyat Gaza dalam usaha kita ke arah mencapai penyelesaian dua negara ini? Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ma'as sabirin, yang mana Allah sentiasa bersama orang-orang yang sabar, dan sabar di sini kita takrifkan sebagai yang pertama, sudah tentu bagi mereka yang menerima direct impact kekejaman rejim Zionis, mereka itu bersabar di atas musibah yang menimpa ke atas mereka. Yang kedua, bersabar dalam menjalankan segala kewajipan ketaatan kepada Allah, termasuklah kewajipan untuk membantu rakyat Palestin, membantu ke arah kemerdekaan Palestin yang berdaulat, dan ini sepatutnya menjadi satu agenda utama ke semua negara Islam, ke semua organisasi-organisasi Islam. Segala strategi yang boleh dilakukan ke arah mendapatkan negara Palestin yang berdaulat perlu diusahakan, dan seperti yang disebut oleh Prof tadi, two-state solution. Walaupun sudah ramai yang mempertikai, baik di pihak pro-Palestin maupun di pihak Barat sendiri, namun setakat ini jika kita nak lihat bahawa dunia ini sendiri terdiri daripada nation states yang pelbagai, dan itu adalah cara yang paling lumrah buat masa ini, dan ia hanya boleh berlaku sekiranya Israel itu sendiri berada dalam keadaan ditekan dengan sekuat-kuat tekanan, yang mana perlunya berlaku satu kesepakatan di kalangan semua negara-negara yang tidak menyokong Israel untuk memberi tekanan sekuat-kuatnya, dan sudah tentu sekiranya Amerika Syarikat menarik ataupun menghentikan sokongan, maka itulah yang akan menyebabkan Israel itu sendiri akan beralah. Okey. Ini akan adakah itu akan berlaku ataupun tidak, itu persoalan itu harus soalan dilihat yang nanti. perlu. Baik, dalam perihal ini juga soal Palestin, antara kestabilan yang boleh dicapai dalam Palestin adalah bagaimana kemampuan ketahanan Palestin dalam memastikan soal kestabilan politik dalaman itu berada pada paling tenteram. Setiap kali Palestin melalui fasa kekancahan peperangan secara teruk, kita lihat mereka bersatu. Tetapi bila agak stabil, biasanya akan berlaku konflik dalam kalangan parti-parti pemerintah di dalam Palestin sendiri. Saya nak bercakap soal ini, masa hadapan Palestin sendiri. Sekiranya selepas ini dilihat Palestin lebih stabil dalam konteks keadaan dan kedudukannya, bagaimana isu dalaman politik Palestin itu harus untuk dilihat oleh kepimpinan Palestin supaya isu itu tidak akan menggoyahkan keseimbangan dalaman politik Palestin, dan juga memastikan supaya Palestin tetap bergerak ke hadapan. Ya, Dini, dia sama juga dengan Syiah versus Sunni dalam perkara ini, Fatah versus Hamas umpamanya. Tapi kalau kita lihat, walaupun satu demi satu pemimpin Hamas dibunuh, Hamas tetap ada. Kita lihat Fatah yang memerintah tebing barat itu dikatakan tak dapat berbuat apa-apa, yang sedang dijajah oleh Israel dalam perkara ini. Jadi memanglah itu politik, Dini, tak dapat dielakkan. Perseteruan dalam masa damai tetap ada, dan dikatakan perkongsian masa malapetaka itu tetap wujud. Tapi dalam hal ini nak sambung tentang pembangunan masa hadapan Palestin itu sendiri, G7 telah berjanji bila tamat perang Ukraine, pembangunan akan dijalankan. Duit itu datangnya daripada aset-aset Rusia yang dibekukan, daripada interest saja. Tapi Palestin sunyi sepi, dia tak bercakap pun. Seharusnya Israel dipertanggungjawabkan membayar apa yang dimusnahkan. Kerana apa yang mereka musnahkan itu dengan sengaja. Cara mereka berperang tak sepatutnya berlaku. Jadi dalam hal ini sepatutnya negara-negara Islam juga memberi penekanan dalam hal ini. Pembangunan Gaza dalam fasa gencatan senjata fasa ketiga itu harus ditanggung oleh Israel juga, kerana mereka adalah pelakunya. Okey, sekiranya itu berlaku untuk pembangunan masa hadapan, saya nak bertanya tentang bagaimana pengurusan pentadbiran itu dilakukan dan siapa harus memainkan peranan penting untuk memastikan supaya pengurusan dana-dana yang diberikan itu digunakan sebetulnya dan tidak menimbulkan sebarang salah konsep ataupun propaganda daripada barat khususnya bahawasanya dana-dana ini digunakan untuk tujuan pembangunan
Ya. Kalau ikutkan Israel, Ya. Hamas tak boleh terlibat. Okey. Kalau paling teruk-teruk pun dia mahu PA yang dikuasai oleh Fatah pada ketika ini. Tapi hakikatnya Dini dan Cik Faris bahawa masa depan Palestin harus ditentukan oleh rakyat Palestin sendiri. Bukan Amerika Syarikat, bukan Israel, bukan Qatar ataupun bukan Mesir. Rakyat Palestin tentukan siapa yang kerajaan bentuk mana yang mereka mahukan. Okey, ini harus diberikan ruang kepada mereka sebesar-besarnya kepada mereka. Baik, terima kasih atas perkongsian ini atas kedua-duanya, iaitu Profesor Azmi Hassan, Fellow Majlis Profesor Negara, dan juga Tuan Muhammad Faris Zainal Abdullah, Ketua Jabatan Sumber Manusia dan juga Pentadbiran IAIS atas perkongsian ini. Kita harapkan kita hadapan nanti bagaimana peranan diambil oleh pihak-pihak terlibat untuk memastikan supaya kebebasan itu dapat dicapai khususnya oleh Palestin, dan pastinya juga sebagai arkitek utama pertahanan Hamas, Sinwar dilihat bukan sahaja sekadar pemimpin tetapi juga sebagai perisai bagi rakyat yang tertindas. Yang pasti dalam setiap langkahnya, dia telah membawa harapan untuk mempertahankan tanah air yang dijajah. Ia sungguh mengingatkan saya tentang pesanan Tuhan dalam surah Al-Imran ayat 100 ke 139 yang menyebut, dan janganlah kamu berasa lemah dan jangan pula bersedih hati kerana kamu paling tinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Dan konflik di Palestin ini adalah situasi dalam menghadapi penindasan dan juga kejaman. Perjuangan sahabat kita di sana itu bukanlah soal menyerang tetapi bertahan demi kelangsungan hidup dan juga maruah mereka. Sesungguhnya, yang pasti, Allah bersama orang-orang yang sabar. Cuma pokoknya, mampukah dunia melihat keadilan dari perspektif yang benar, dan apakah nilai kemanusiaan dapat mengatasi agenda politik, serta sejauh mana kita mampu merenung dan memahami perjuangan ini dengan hati yang terbuka. Saya tinggalkan persoalan ini untuk kalian penonton analisis. Saya Dina Syaf Salim. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.